Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab kitab Mishkatul Masabih, hadis yang ke-17 di bawah sunat-sunat wudu, di bawah tajuk sunat-sunat wudu, hadis yang ke-17, muka surat 102, muka surat 102. Anil Mustawrid, atau hadis 17, Anil Mustawrid bin Shaddad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku asabi' rijlaihi bi khinsarih. Diriwayatkan daripada Mustawrid bin Shaddad katanya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, baginda menyelati jari-jari dua kakinya dengan jari kelingkingnya, dengan anak jari lah. Maknanya hadis ni jelas menyebutkan bahawa Nabi semasa mengambil wudu, ketika sampai pada basuh tangan itu, maka Nabi SAW basuh di celah-celah jari itu dengan menggunakan jari kelingking. Jadi kalau tidak buat begitu pun sah juga wudu. Ini penyempurna wudu. Dan itulah yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Sebab Nabi buat begitu. Hadis ini menjelaskan tentang alat yang digunakan oleh Nabi SAW untuk menyelati jari-jari kakinya, iaitu jari kelingking tangan. Jari kelingking yang bersesuaian dengan kaki ialah jari tangan kiri. Maksudnya beginilah. Ini mudah, tidak sukar masalah ni sebenarnya. Dia sebenarnya di celah-celah ni, kalau kita kata kalau tangan kita buat begitu ya, mudah. Tapi kalau untuk bahagian kaki itu yang paling sesuainya inilah, kita kata anak jari itu, sebab dia saiznya kecil dan mudah masuk di celah-celah itu. Jadi kalau seseorang itu gemuk lah kita kata, boleh jadi jari kaki dia tu rapat, mungkin tak boleh guna juga. Dia boleh guna apa saja, asalkan bersih. Yang dikehendakinya membersihkan, bukan sekadar melalukan air di celah-celah jari kaki, bahkan perlu didalk, perlu digosok. Jadi Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik di dalam segala perkara, tidak hanya melakukan yang wajib saja. Jadi kalau kita perhatikan Nabi, dia tidak buat rukun-rukun ya, asal tidak. Tapi Nabi ni dia buat juga yang sunat-sunat. Kerana itulah yang menjadi mukammil kepada yang wajib itu, penyempurna kepada yang wajib itu. Sebaliknya baginda SAW tidak hanya bercakap sahaja, bahkan Rasulullah buat apa yang disebut tu dia buat. Bahkan kadang-kadang perbuatan Rasulullah tu mendahului ucapan dia. Di sini baginda SAW menunjukkan contoh dalam menitik beratkan soal-soal yang sunat itu. Penting sunat ni sebenarnya sebab kita tidak tahu sebenarnya hakikatnya sebanyak mana kita dapat kelebihan daripada ibadat yang wajib dari sudut pahala, kita tidak tahu. Jadi kita buat ya sunat-sunat itu, dan sunat itu dia lebih banyak. Sunat itu lebih banyak. Baik, hadis yang ke-18, maknanya kita sebagai ibu bapa ni maknanya kena bagi perhatianlah kepada anak-anak tu.
Sebab biasanya kanak-kanak ni pengalaman kita lah. Sebab saya dulu pernah mengajar kafar. Kita tahulah anak kita, anak orang sopa ya. Dia cincang gitu ya. Kadang-kadang bila belajar gitu seolah macam tak berhenti ambil wuduk tu. Copak semua budak-budak jadi kita kalau orang tua tak perhati kan, dia terbawa-bawa sampai ke dewasa lah. Cuba bayar ke 10 tahun duduk dalam keadaan gitu, 20 tahun. Silap-silap pula kalau dia tidak update, dia tidak belajar selepas tu, begitulah seterusnya. Tak betul sama. Tu bahaya tu. Tambah-tambah lagi sebab disebut fardu ain, dia kata lepas dah dulu puasa pun boleh 90 lebih. Takut dia kata gitu, beratlah. Berat kan? Baik, hadis yang ke-18 an Anas yakni Ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hanakihi faqallala bihi lihyatahu wa qala hakadha amarani rabbi azza wa jalla. Diriwayatkan daripada Anas, iaitu Ibnu Malik, Anas bin Malik maksudnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil air dengan kadar satu tapak tangan. Nabi buat begini. Nabi buat begini. Nabi pun masuk. Nabi buat begini. Gitu. Kalau sini Nabi buat begini, sebahagian ini. Mana satu tapak tangan, gharfah dia panggil. Kalau gharfatain dua gitu. Gharfah tidak ambil dia buat gitu. Lepas tu dia masuk, ni dia panggil takhlil juga ni. Takhlil lihyatah, dia buat gitu. Sebab Nabi tu tebal. Kalau sepuluh saya ni pakai begitu pun 4 jik dah. Air tu enggak tak banyak. Nabi ni dia tebal, dia sini lagi. Kena terpaksa guna ni hujung-hujung jari ni. Nak pastikan air tu kena pada kulit itu. Jadi bagi orang yang janggut, lepas tu kita tahu side band ni lebat, dia kena buat biar lebih sikit lah banding orang lain tak banyak tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyelati janggutnya. Menyelati ni lah, takhlil lah, menyelati takhlil. Dia buat gini. Misalnya kalau sini kan buat Nabi tebal gitu, buat gitu. Mula-mula masuk air tu, lepas tu buat gitu. Buat celah, buat gitu. Itu mungkin lebat. Kita ni tak perlulah. Siapa begitu semua. Mungkin bos jepuk tu juga ada. Kemudian Nabi kata, di akhir tu Nabi sebut, Nabi kata hakadha, beginilah ataupun demikianlah, amarani rabbi, mana Tuhan saya telah memerintahkan saya, Tuhan saya yang azza wa jal, Tuhan saya yang azza ni maha mulia, wajal maha tinggi, maha agung, beginilah dia suruh saya buat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ni sebenarnya salah satu maksud dia lah dasar pada akhir. Apa yang Nabi buat semuanya perintah daripada Allah. Hatta buat semasa ni pun Tuhan suruh. Ni buat ni, dia takhlil ni. Maksud Tuhan suruh. Lagu ni lah Tuhan saya, suruh saya buat. Sebab itulah ikut Nabi ni makna ikut perintah Allah. Sebab tu dia tak boleh tinggal Nabi, walaupun nampak kecil saja, walaupun sekadar ghufranak keluar daripada bilik air, tapi oleh kerana itu kata-kata Nabi dia jadi lebih. Maknanya setiap patah perkataan, setiap huruf tu kita boleh pahala sebagai tabarruk, sebab itu lafaz daripada Nabi. Hadis-hadis ni tak boleh baca dalam semaya ya. Mungkin dia wahyu juga, cuma tak boleh baca dalam semaya. Baca tu batal. Sebab tu dia panggil al-wahyu al-ghairul matlu, wahyu yang tidak dibaca dalam salat. Baik, cuma di sini ada sedikit tahlil lughat ada sedikit tahlil lughat, huraian dari sudut bahasa. Sebab dalam hadis ni ada disebut hanaki, tahta hanaki. Apa makna hanaki? Yang mana dalam terjemahan ni sebut dagu. Dagu ni bawah ni, dia panggil hanaki. Baik, asal kalimah hanak ialah lelangit dalam mulut. Itu asalnya. Hanak ni makna asal di bahasa Arabnya langit ni, lelangit dalam mulut ni. Tepat kita tahnik budak tengah kita perapak situlah. Tetapi digunakan dalam hadis dengan makna dagu, tempat tumbuh janggut. Syekh Al-Abbad menjelaskannya dengan katanya,
iaitu Nabi SAW memasukkan jari-jarinya di antara janggut-janggutnya sehingga air sampai ke umbi rambut, ke umbi janggut tu. Umbi apa ni kita kata janggut tu lah. Dia kena kulit tu. Tu. Sebab hak ni bab basuh. Bila kata basuh lagu itulah sifat dia. Hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan menyelati janggut ketika berwuduk. Terdapat beberapa perbahasan di kalangan ulama berkait dengan masalah ini. Bab takhlil lihyah ni dia ada perbincangan ulama. Pertamanya, hukum menyelati janggut. Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan berkenaan masalah ini. Kata dia, tiada khilaf tentang wajib membasuh luaran janggut yang lebat dan tidak wajib membasuh dalamannya serta kulit di bawahnya. Maknanya perapak sapak kulit itu tu sunat lah. Atau tidak wajib. Tapi bahagian luaran ni hak gini lah, hak gini. Hak tu memang janggut. Cuma Nabi buat gini tu sebagai ihtiyat, bercermat. Tidak wajib basuh dalam tu. Sapak umbi tu tak wajib. Tetapi hak tu termasuk dalam sunat. Ni kalau hak tebal benar lah. Kalau hak tebal. Dia hak tebal ni guru saya sebut lah. Dia pupuk dia tebal. Sehingga kalau lalak masuk nak tobek tak boleh. Sesak lalak itu. No yang tebal ni hati-hati. Kita ni lalak masuk zupuh gila ni. Tak ada apa-apa. Sesek sayap begitu ya tak. No yang tak banyaknya. Dia ni lebat siapa? Terperangkap lah kira-kira. Siapa gitu. Sebab tu dia buat tu kena ada mubalaghah lah, kena mubalaghah. Inilah mazhab yang benar ni, kata Imam Nawawi lagi ni, inilah mazhab yang benar serta masyhur sebagaimana yang dinaskan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jumhur ulama mazhab memutuskan sedemikian di dalam semua jalan periwayatan. Ini juga mazhab Malik. Maknanya basuh luar tu wajib. Hak dalam tu tidak wajib, cuma sunat. Molek buatlah kukup mana pun untuk kebersihan, selain pada dapat pahala sunat itu untuk kebersihan. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi ini, inilah juga yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Begitulah juga dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Malik, Abu Hanifah berkata gitu juga. Imam Ahmad berkata gitu juga. Dan juga jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'i dan selain mereka. Bahkan tokoh besar dalam mazhab Syafi'i, Ar-Rafi'i, menukilkan satu qaul dan wajah tentang kewajiban membasuh hingga ke kulit. Tapi ada juga kata basuh kena sampai ke kulit. Ada juga yang kata gitu. Tapi satu pandangan. Ni mengikut nukilan Imam Rafi'i. Ia adalah pendapat Al-Muzani. Ni bukan main-main ni. Anak murid Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Syekh Abu Hamid Al-Isfiraini berkata, sebahagian ashab telah bertersilap dengan menganggap Al-Muzani menyebutkan sedemikian sebagai pandangan mazhab Syafi'i. Sedangkan yang sebenarnya hak tu pandangan peribadi dia ya. Imam Syafi'i kata tak wajib siapa rapat. Kalau janggut tebal lah, ni janggut tebal, kalau janggut tebal. Beliau dan Abu Thawr bersendirian. Muzani dan Abu Thawr ni bersendirian dalam masalah ini. Tiada seorang pun dari kalangan salaf yang mendahului mereka berdua dalam masalah ini. Hak kata wajib itulah siapa ke dalam wajib, tak buat tak sah. Nampaknya terpencil pendapat dia. Setelah beliau menyebutkan tentang hukum bagi janggut yang tebal, beliau tu siapa? Imam Nawawi lagi ni. Ni Imam Nawawi lagi ni, dalam syarah Muhadzab tu. Setelah Imam Nawawi menyebutkan tentang hukum bagi janggut yang tebal, hak tadilah hak tak wajib sampai ke kulit tu. Bila tebal sangat janggut tu. Beliau menyebutkan pula tentang janggut yang nipis. Kalau hak nipis pokok-pokok kita ni lagu mana? Dia gini ya, ini pengalaman lah. Kalau kita pergi Mekah, kita tengok setengah-setengah bangsa tu kan, bukan sekadar lebat, keriting pula. Kita tengok pun. Sebab tu pokok dia kan, saya tengok sendiri. Pokok dia bila ambil uduk tu kan, dia buat gunung belah berkebuk nampak no. Apa tu tebal terlanjut. Dahlah sekali. Tu. Itulah yang dimaksud. Jadi berkait dengan hak janggut, hak nipis ni. Cuba tengok sini. Ini pandangan Imam Nawawi. Jadi berkenaan dengan hak nipis pula, kata dia, jika janggut tu nipis wajib membasuh zahir dan batinnya. Mana sepak dalam maksudnya. Mana daripada luar sampai ke umbi, biar keluar kulit. Tak apa khilaf pula di sisi kami dalam mazhab Syafi'i. Kalau hak nipis pun kita ni
Kena rapat lah. Jika tengok tu, ni pegoh lagu tu. Dia kata lagu mana pula kalau sebahagian nipis, sebahagian tebal. Tak balance tumbuh janggut tu. Mana tahu jadi gitu tu tak? Jika sebahagian nipis dan sebahagian lagi tebal, maka masing-masing mempunyai hukumnya. Hak tebal tu pakai hak kaedah tadi. Jika diperhalusi, maka untuk janggut yang tebal hukumnya dan bagian nipis hukum janggut yang nipis. Ini adalah mazhab yang sahih. Maknanya kalau hak tebal kita pakai kaedah tadi. Maknanya luar saja. Hak dalil tu sebagai sunat saja. Tapi kalau hak nipis wajib kena sapa, rapat pakai dalil biar kena sapa ke kulit tu. Kena pakai kaedah tu. Takut ada orang jenis hal ini tebal, hal ini nipis. Tak tahulah pasal mana jadi lagu tu. Ini kenyataan Imam Nawawi ini sebut dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Ini adalah hukum menyelati janggut ketika wudu. Terdapat sedikit khilaf tentangnya. Namun begitu, pendapat kebanyakan ulama ialah wajib ratakan sehingga ke kulit bagi janggut yang nipis dan sunat sahaja bagi janggut yang tebal. Kena ingatlah kalau nipis ni kena rapat lah. Masa dia pastikan itu sapa ke kulit itu. Terdapat khilaf yang lebih luas lagi bagi mani junub dan akan dibincangkan pada bab dia akan datang. Kedua, kaifiat atau cara menyelati janggut serta penggunaan air secara berasingan atau air lebihan anggota yang lain. Asal mana taklid, jadi isu dianya ya gini, bila kita basuh muka, hak nak basuh janggut, hak tempat doa ni, nak guna air hak basuh muka juga kalau ke mana? Itu isu dia. Timbul satu isu. Ni hak lebak ni. Makna takhlil ialah membuka dan merenggangkan. Khallala yukhallilu takhlil, makna merenggangkan. Dia asal kalau kita tertakhlil asabi' dia gini. Kita buka gitu. Takhlil tu. Kayak kita nak buat gini, kayak kita kena buka ni. Tak boleh buat gitu. No, kena buka. Itu makna asal dia. Membuka dan merenggangkan. Takhlilul lihyah, mentakhlilkan ni janggut ni, iaitu menyelati janggut. Maksudnya tu dia mengalirkan air di antara rambut itu. Biar air itu mengalir. Kita gosok tak apa sakit sapai, mengalir di mana air itu sapat, jadi basuh di umbi dia tu. Berdasarkan makna dari segi bahasa, inilah dasar pada segi makna bahasa ini disebut ni, ulama memberikan beberapa ta'rif berkenaan makna takhlil di bawah perbahasan ini. Antaranya memisahkan bulu atau janggut dari bawah ke atas. Memisahkan maksud begini ya. Dia buat gitu. Buat ke atas, turun pula bawah supaya jadi gok tu. Buat gitu. Lepas tu turun pula. Buat gitu. Itu maksud dia. Antaranya ialah memasukkan jari-jari di celah-celah antara bulu-bulu janggut itu daripada bawah ke atas, ataupun buat gini saja tak apa. Mana kalau tidak lebat sangatlah. Tapi lebat juga, tapi setengah tu lebat tu tak ada tu. Tebal. Tu memang dia kena buat gini, dia kena masuk pastikan. Bahkan tadi kan Nabi buat ambil air segenggam. Air lain, bukan air basuh muka tu. Sebab tak ada dengan air basuh muka tu, tak ada tu. Lebat doa. Ambil air lain pula bui sini. Siapa gitu sekali. Dahlah aku mana pun nak suruh kata. Imam Nawawi melanjutkan perbahasan ini dengan katanya, kita telah sebutkan bahawa menyelati ini adalah sunat dan jumhur tidak menyebutkan kaifiatnya. As-Sarakhsi yang terkenal dengan Syamsul Ummah ni. Hebat dia ni, siapa orang panggil Syamsul Ummah, mentari umat. As-Sarakhsi dia kata menyelati janggut dengan jari-jari adalah bermula dari bawah. Kata Sarakhsi ni, takhlil lihyah ni kena start sini. Lenggok gitu, buat gitu. Mana kalau panjang pun dia masuk celah-celah aja gitu. Dia gitu. Itu kata Sarakhsi. Jika dia mengambil air lain untuknya itu lebih baik. Mana dia guna air lain, tidak air guna untuk basuh muka tu. Untuk takhlil. Mana dia basuh muka, hak ni dia ambil air lain pula. Itu lebih afdal, kata Sarakhsi. Dalil terhadap kaifiat tersebut ialah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berwudu mengambil satu tapak tangan, mengambil air itu sebenarnya, mengambil air menggunakan sebelah ni tangan, sebelah tapak tangan sebelah. Buat gitu.
Tu dalam riwayat Anas. Lalu memasukkannya ni, buat gini, masuk begini. Dia masuk kelapa tu, lepas tu dia tolak naik ke atas. Gitu. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyelati janggutnya lalu bersabda, "Hakadha amarani Rabbi azza wa jalla." Demikianlah Tuhanku yang maha agung, yang maha mulia lagi maha agung perintah aku buat. Lagu itulah. Tuhan aku suruh aku buat. Pengarang Al-Mughni pengarang Al-Mughni tu bawah dia waktu Al-Mughni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Al-Mughni bab menyelati janggut. Pengarang Al-Mughni menyebutkan beberapa riwayat berkenaan kaifiat itu. Ini satu fasal, ini dalam kitab dia lah. Dia ada bab khusus. Babun fi tahlili al-lihyah, bab menyelati janggut. Ini satu fasal. Yaqub berkata, saya bertanya Ahmad bin Hanbal tentang menyelati janggut. Dia pun menunjukkan kepadaku dari bawah janggutnya, lalu menyelati dengan jari. Bila aku tanya, ni kata Yaqub lah, bila aku tanya Imam Ahmad, dia pun buat lalu contoh. Ni, dia start sini, dia start sini. Bukan start gitu dah, dia start gitu dulu. Daripada bawah naik ke atas. Imam Ahmad buat gitu juga. Padahal nak suruh kata ya, buat kat mana pun tak apa. Bapa buat gitu, kidalil. Sebab sahabat meriwayatkan dia kata Nabi start ke bawah. Ada Nabi buat pun ni. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia kata bila Nabi ada buat pun ni, ada buat ke atas, ada bahaya ke tengah gitu lalu, maknanya boleh belaka. Hendaknya kata. Hendaknya kata. Imam Ahmad berkata lagi, Salih tu Ibnu Hanbal tu sebenarnya. Hanbal tu ayah dia. Salih tinggal tu. Hanbal tu mana Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal tu mana Ahmad lah. Hanbal tu ayah dia. Tak sahabat ayah dia dengan cerita ni. Ibnu Hanbal berkata, yakni Imam Ahmad, dari bahagian bawah dagunya seseorang menyelati kedua-dua belah jagunya sekaligus dengan air dan menyapu luar dan dalamnya. Mana sekaligus ambil air ni puk tak sini, wak gitu, pakai sodah gitu lalu. Itu maksud dia nya. Abul Harith berkata, Ahmad berkata, Ahmad ni Imam Ahmad lah, jika dia mahu dia boleh menyelati bersama mukanya. Jika dia mahu ketika dia menyapu kepala. Jika dia mahu ketika dia menyapu kepalanya. Maksudnya apa dia? Gini maksudnya. Tak jelas dia sebut. Maksudnya begini. Dah tadi kita ambil air cekak orang gitu. Pakai hak tu lalu pergi ke kepala tu. Tu. Lepas tu kita kata tak ikut tertib tu. Tak ikut tertib tu. Iyalah sebab dia kira mana, iyalah dia gini kan. Sebab dia kiranya air tu ada lagi tangan tu. Tu. Pakar-pakar tu lah tu. Tak perlu. Jadi sebenarnya bila kita basuh tangan kan, lepas tu basuh muka tak. Lepas basuh muka tu, pakar hak tu lalu. Boleh kok. Sebab hak dia ambil tu bukan hak basuh muka sebenarnya. Ni syuh hak guna, mula-mula basuh muka. Lepas tu ambil air lain. Lepas tu pergi selalu. Jadi takut kita nampak, tapi mungkin tak apa. Kita kata jadi terpisah lah tu. Dosa ni muka. Lepas tu ambil air lain pula. Jadi tidak terpisah. Boleh. Sebab dia air tu, ni lah nak ayatnya tak ada makna mustakmal tu. Ada. Dah kan dia basuh janggut, mana ada sakit pakai air. Pakai tu dah untuk mashur ra's. Tu lalu. Dia bukan nak air banyak pun, air yang sekadar ada sini. Lekat di batnul yad. Sekadar tu boleh lalu. Begitu. Sebenarnya jadi ikut tertib juga gitu. Tidak diselangi oleh lain dah. Itu kan. Patut kena ingatlah dalam konteks kita belajar ni berkenaan dengan basuh kepala ni, bila sebut kepala, kalau tak sebut telinga pun dia termasuk lalu dah. Sebab apa? Sebab telinga ni dia kira kepala. Itu mengikut bahasa Arab. Mengikut bahasa Arab. Dia pakai sekali lalu dah. Berdasarkan kepada beberapa nukilan di atas menunjukkan cara menyelati janggut adalah dari sebelah bawah dagu. Di bahagian bawah naik ke atas. Penggunaan air yang baru adalah mustahab berdasarkan hadis ini. Mana sunat? Kita guna air lain. Tak guna air basuh muka tu. Ambil air lain pula tu sunat. Sebab Nabi buat gitu.
Jadi maknanya bagi orang yang ada janggut tebal tu, dia kena bagi perhatianlah sikit masa situ tu. Jangan buat mudah-mudah situ, takut jadi tak sempurna wuduk tu. Kena jaga kan. Baik, hadis yang ke-19, an Uthman ibn Affan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelati janggutnya. Maknanya sabitlah perkara ni kan. Jadi sabit perkara ni. Menyelati janggut ni sabit daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya hadis yang ke-20. An Abi Hayyah qala ra'aitu 'Aliyan tawadda فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan daripada Abi Hayyah, katanya, saya melihat Ali, yakni Sayyidina Ali radhiyallahu an berwudu. Lepas tu dia basuh muka lah. Dia basuh muka, basuh dua tapak tangan dia sehingga dia membersihkan kedua-duanya. Makna basuh tu sampai bersih. Maknanya dal itu beberapa kali gosok tu sehingga bersih. Kemudian dia berkumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 3 kali, membasuh muka dia 3 kali, 2 tangan dia hingga ke siku 3 kali, menyapu kepala dia sekali, kemudian membasuh 2 kakinya sehingga 2 buku lali.